Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi Masjid Muaz bin Jabal, Datuk Seri Zakaria Sulong, para AJK, Tuan Imam, Tuan Bilal dan kaki tangan sekalian. Perbincangan kita pada hari pembahasan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan satu tajuk yang ringkas, iaitu rutin membawa kebinasaan. Apa yang dimaksudkan dengan rutin membawa kebinasaan? Rutin membawa kebinasaan adalah sesuatu perkara yang kita buat, sesuatu perkara seharian yang kita buat tidak berubah. Jadi dalam hidup kita ni kita kena check, kita kena tengok SOP kehidupan kita. Betul tak perjalanan kita? Perjalanan kita seharian betul ke tak? Sebab setiap perkara, setiap tempat, setiap benda dia akan ada SOP dia. Garis panduan bagi mencapai tahap yang dia kenaki. Okey, contohnya SOP pergi kedai makan, jarak kena 1 meter, kena pakai face mask, kena suhu scan. Okey, SOP kehidupan kita, sebab Rasulullah SAW dah tentukan macam mana cara kehidupan kita seharian. Setiap amalan kita, setiap perkara yang kita lakukan mestilah kena dengan niat. Seperti hadis 40 yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankinuha fahijratu ila ma hajara ilaihi. Iaitu dari Amru Mukminin Abu Haf Umar bin Al-Khattab radhiyallahu mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niat. Setiap orang dinilai dengan niatnya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dan amalannya mengikut Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang berhijrah untuk mendapat dunia atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya dinilai mengikut tujuan dia. Okey. Berbalik pada SOP yang Ustaz kata rutin membawa kebinasaan, iaitu cuba kita tengok kehidupan kita seharian. Adakah kehidupan kita ni menepati apa yang dikehendaki oleh ajaran yang ditentukan oleh Rasulullah? Cara tidur kita, cara perbuatan kita, cara pergaulan kita dengan isteri kita, dengan anak kita, kehidupan seharian kita. Yang Ustaz kata rutin membawa kecelakaan ni adalah amalan yang kita lakukan sekarang ni kita tunggu. Contohnya, kita buat sesuatu benda yang menyalahi undang-undang. Solat di akhir waktu, kan? Kita cakap tak apalah, nanti umur aku ni sikit baru aku buat. Tetap waktu umur, nak tunggu umur, nak tunggu masa.
Kita tak tahu sampai bila. Hidup kita ni kita tak tahu, ibarat bom jangka. Mati kita bila-bila. Jangan duk sedap kata, oh tak apalah, esok pun, perjanjian esok pun belum tentu lagi kita boleh dapat. Sebab tu rutin, kebiasaan rutin yang kita buat, kita kena cek. Kalau rutin yang kita buat tu sejajar dengan apa yang disarankan ataupun mengikuti Quran dan Sunnah, insya-Allah kita akan selamat. Tetapi sekiranya rutin kita seharian kita nak tunggu berubah, kita duk ikut rutin kita, solat akhir waktu, kejap-kejap kita ada orang silap sikit kita marah, sabar kita tak tahu ke mana. Tambah-tambah bulan puasa ni lapar kan, silap sikit memang angin kan. Kesabaran tu penting. Sebab syaitan ni, kebijaksanaan syaitan ni manusia memang tak boleh tanding lah. Sebab dia memang hebat. Dari segi ilmu, syaitan memang hebat. Dia memang perfect. Jadi kita cek seharian rutin kita, ikut. Kalau tak sama, kita follow, kita berjumpa tu guru, kita jumpa alim ulama, jumpa ustaz-ustaz, rujuk balik, ustaz betul ke apa yang saya buat seharian ni? Quran. Okey, balik pada Quran. Dalam bulan Ramadan ni memang kita digalakkan membaca Quran. Tapi ustaz sarankan kita tak perlulah nak kejar untuk habiskan 30 juzuk dengan cepat. Duk kejar nak habis dalam 30 Ramadan ni, kita nak kejar nak habiskan 30 juzuk dengan baca laju, baca tetap. So okey, satu hari 5 page, satu hari 6 page, sedangkan kita tak tahu apa isi Quran. Sepatutnya kita satu page sehari dah cukup. Kita tadabbur, kita buka maksud sebelah tu. Quran ni sebenarnya Allah Ta'ala turunkan Quran ni untuk memberitahu kita sesuatu. Tapi kalau undang-undang ataupun amanat yang kita nak sampaikan, kita tak tahu apa isi dia, tak ada guna. Contohnya kita pergi satu tempat, kita tengok ada undang-undang rule, tiba-tiba rule tu dalam bahasa Cina ataupun bahasa Tamil, kita langgar pergi masuk. Tiba-tiba itu salah, ni salah, tu salah, ni salah. Sebab kita tak faham. Ustaz sarankan kita baca Quran satu page, kita ambil sebelah tu terjemahan, satu lagi tafsiran pula. Sebab untuk memahami Quran ni dia ada 3 step. Satu, kita baca Quran, baca dalam keadaan yang tertib, betul tajwid dia. Kalau salah, kalau kita rasa syak, kita pergi jumpa ustaz-ustaz, jumpa berguru. Ustaz betul ke dengan dengungnya, dengan panjangnya, gunah ke tak gunah, betulkan dulu. Yang kedua, kita pergi tafsir. Dia ada tafsir, terjemahan dia. Terjemahan ni dia bukan tafsir dengan terjemahan ni lain. Tafsir adalah terjemahan ni dia tukar dalam bahasa Arab, tukar dalam bahasa Malaysia, terjemah. Lepas terjemah tu kita pergi pada tafsir pula. Kita nak tahu apa yang Quran nak sampaikan, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada hamba ni. Jadi tak perlulah kita nak kejar. Kalau orang tanya, kau habis tak ni? Tak ada, ni nak kena kejar. Satu ni kadang-kadang tu sampai 2 kali khatam. Tak salah kita nak baca Quran banyak, tak salah kita nak ni, tapi seeloknya setiap ayat ataupun setiap perkataan yang kita baca dalam Quran tu kita faham apa maksudnya. Begitu juga dalam solat, kita cek balik. Dalam hidup kita sekarang ni, umur semenjak kita akhir balik sampai sekarang, kita baca apa isi dalam Quran, bacaan dalam solat kita faham tak satu-satu?
Kita cuba cek situ je. Sekarang ni kita jangan pergi nak tak salah nak belajar ilmu tinggi-tinggi, tak salah, tapi kita pergi basic tu, basic rutin seharian. Maksud rutin ustaz seharian ni, rutin baca. Kalau kita baca solat, kita baca je, amalan kita hari-hari kita tak tahu maksud apa dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita tak apa. Cuba kita cek balik. Jangan tanya orang lain, tanya diri kita sendiri. Adakah setiap ayat, 7 ayat dalam Quran, bismillah tu dulu kita ambil, kita faham ke tak? Kalau tak faham, balik, cek balik, segera kita hafal yang tu. Tak payah ustaz, tak boleh, saya tak boleh nak hafal ustaz, saya dah umur, saya dah. Bukan kira umur. Mati bukan kira umur. Kumpullah berapa banyak nak kumpul harta dunia, nak kumpul, nak tak kisah, tak salah, tapi kena selari dengan amalan yang kita nak bawa pada akhirat esok nanti. Kita kena pastikan setiap amalan apa yang kita buat, terutama kali solat, tiang agama. Solat tu, yang tu berkali-kali ustaz pergi mana mengajar pun ustaz ada ulang benda yang sama, ulang benda yang sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada tak satu persatu kita faham? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adakah kita faham yang tu? Basic. Allahu akbar, Bismillah liman hamidah, sampai tahiyat. Kita ambil situ dulu, tak payah nak pergi kat lain. Okay, mulai pada hari ni tu je, balik kita cek balik, buka buku. Tak banyak sekarang ni, banyak pembelajaran. Kalau kita kata susah nak jumpa ustaz, nak jumpa, buka YouTube dah lambat dah terjemahan. Banyak sangat dah, nak tak nak. Lepas kita hafal, lepas kita ni balik jumpa ustaz. Okay, kalau kat sini Ustaz Kamil hebat, dari segi bacaan Quran dia memang Ustaz tabik. Ustaz follow dia lama dah, masa masjid ni dekat surau penuh lagi. Ustaz follow dia bacaan dia, alhamdulillah sampai sekarang. Kita jumpa, kita baca, tak salah, kita baca buku, kita melalui Facebook, YouTube semua. Tapi last sekali pergi jumpa depan duduk berhadapan depan ustaz, cakap, tanya, ustaz betul tak bacaan saya ni? Betul tak cara saya ni? Kan sekarang ni kita duk kecoh nak belajar yang tu, yang tinggi benda-benda tu, sampai basic tiang kita tu tak kukuh. Kita situ terlepas pandang. Sebab rutin kita tak peduli. Kita ingat bacaan kita daripada dulu, daripada kita akhir balik sampai sekarang, kita duk baca tu je. Bahaya tahu tak? Kita tak tahu bacaan kita, solat kita tu diterima ke tak. Kalau kita buat dalam keadaan yang kita tidak berilmu, tetapi sekiranya kita ikut SOP bacaan solat tu, kita dah belajar, dah tepat, semua amalan terjemahan dalam solat kita faham, insya-Allah salah satu tanda-tanda solat kita diterima adalah kita faham apa yang kita baca dalam solat. Percayalah ustaz, kalau kita faham semua bacaan-bacaan dalam solat, lepas tahiyat kita bagi salam tu, kita rasa satu aura yang pelik tau tak? Kita rasa ya Allah, amalan kita macam kita seronok. Lain dengan orang tu, kita solat Allah baca-baca cepat, lepas tu kita bagi salam, kita sendiri pun tak confirm. Sebab kita kalau tanya kita, kau solat ni kau faham tak? Aku tak faham, solat je. Kita sendiri pun kita tak boleh nak tentukan. Bukan kata orang yang faham, orang yang ni semua solat dia terima, orang yang tak, tu bukan kira macam tu. Ke arah mana yang kita nak pergi? SOP paling dekat sekali, kita cuba ikut. Yang tu paling mustahak, basic. Rutin ni bahaya tau. Sebab apa tau? Rutin ni amalan seharian yang kita buat yang tidak berubah.
Kita dah buat benda yang sama. Kehidupan kita, bangun pagi, lepas turun masjid, pergi minum teh. Tak salah minum teh, lepas minum teh balik relax, baca paper, tidur. Lepas tu tunggu pukul 11. Ni bukan bulan puasa lah. Tunggu pukul 11, pukul 12, tunggu pukul makan. Lepas tu sampai masa waktu pukul 12 pula, gelap pula sekejap, tidur pula. Lepas tu pergi solat, lepas tu tidur pula. Kita sepatutnya kita buat arrangement satu jadual, macam jadual sekolah. Okey, pukul sekian-sekian ni kita tak, okey, kita ambil yang ni kita baca Quran, yang ni kita baca hadis. Ambil sikit-sikit. Kita tentu, kita buat je, tak salah. Tak apalah kita buat satu jadual. Anak-anak kita tanya, ayah pun ada jadual juga? Memang ada. Sebab nak bagi rutin kita tu. Kalau kita dah terbiasa rutin mengikut SOP, insyaAllah. Tapi kalau rutin tidak mengikut SOP, tu bahaya. Jadi mulai pada ini kita balik, semak balik bacaan kita. Betul ke tak? Kadang-kadang kita ni baca kita solat, kita pakai yang masa kita muda-muda tu lagi sampai sekarang. Ustaz percayalah, berapa persen yang berjumpa dengan ni balik, pergi macam Ustaz ramai duduk tengah duduk, pergi je. Dia mesti cakap, tak ada, mana boleh, tak ada. Pergi depan dia, Ustaz minta tolong Ustaz, nak suruh dengar bacaan saya sikit ni. Kadang-kadang macam Mekah, tu guru lepas solat, dia orang duduk bersandar dekat tiang. Dia bersandar dekat tiang tu, dia tunggu orang datang nak belajar. Ada orang yang faham, dia pergi duduk beradab depan tu guru. Ada yang tak faham, tengok tu guru duduk relax, tak apalah. Ambil masa, ambil peluang. Masa kita tak banyak, kehidupan kita tak banyak. Walaupun umur kita dah meningkat, umur kita rendah sekalipun, sebab kematian tidak ada tanda. Tak ada satu tanda pun yang boleh bagi sign bahawasanya kematian tu datang ikut tanda-tanda. Tiba-tiba nak meninggal. Hari ni kita bercakap dengan kawan kita, tiba-tiba tengok esok, dah tak ada dah. Tambah-tambah lagi ni, kita bersyukur Allah Ta'ala hidupkan lagi kita dalam bulan Ramadan ni. Kita tak tahu tahun depan kita boleh sampai ke tak. Jadi berbalik pada tadi, kita rujuk balik, tinggalkan rutin-rutin seharian kita yang mana kita rasa benda tu tak betul, kita baiki, tukar. Cara tingkah laku kita tu, cara amalan kita banyak lagi rutin dengan kehidupan dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dengan ibu, dengan ayah, dengan anak-anak. Kalau selama ni kita jenis orang yang garang, sama ni kita jenis orang yang ni, kita cek balik, betul ke apa yang aku buat ni dengan isteri kita. Isteri kita tanya lebih 3-4 kali sikit, kita dah marah, dah naik muka, dah naik ni dah. Setiap orang ada perasaan, walaupun budak kecil, setiap orang ada perasaan. Kalau tinggi suara sikit, kita rasa dah terasa. Kalau orang tinggi suara kita sikit, kita terasa. Tapi kalau kita tinggi suara dengan orang, kita tak apa, tak masalah, yang tu rutin aku dah, yang tu amalan aku seharian dah, aku buat daripada dulu. Tanda-tanda lah tu, tanda-tanda kebinasaan. Kita ikut rutin. Jangan tu pakai rutin. Kalau rutin seharian kita ikut Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah selamat. Tapi kalau rutin kita seharian tak ikut, itu tanda-tanda lah. Jadi balik pada amalan tadi, rutin seharian tadi. Okay, kita cek balik bacaan kita, ambil satu persatu. Sebab Al-Fatihah ni dia 7 ayat. Kita baca satu hari kita baca 17 kali, kita baca Al-Fatihah satu hari.
Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, 17 kali. 17 kali 7 ayat. Takkan kita tak boleh nak tahu satu ayat atau tu maksud dia. Maksud kita janganlah kita ambil, kita azam kita, okay, aku nak tahu maksud dia dengan perfect, dengan tepat. Tak payah kata lebih kurang ke apa. Sebab ni untuk kita nak bawa esok ni bekalan kita ni sebenarnya. Bekalan kita untuk akhirat esok nanti. Terlepas yang ni, terlepas amalan dunia, tak ada apa amalan. Tak ada apa dah bekalan. Nak harapkan harta benda yang kita tinggal. Kita tinggal harta benda. Kalau betul anak beranak kita gunakan harta kita mengikut apa lunas-lunas yang Quran sunnah tu tak apa. Tapi kalau duk guna harta kita ke jalan benda lain, kita mati kita tak tahu dah. Dapat kat isteri, dapat kat anak. Kalau isteri dapat kat suami, dapat kat ni, kita tak tahulah. Bahaya. Kesimpulan ni, kita jangan duk harap kat orang lain. Amalan kita sendiri jaga. Jagalah sendiri-sendiri. Nak harapkan anak kita untuk doakan kita esok, boleh, tapi itu harapan lah. Macam kita sendiri, ayah ataupun ibu kita meninggal, adakah hari-hari kita doakan dia? Kalau ada, alhamdulillah. Kadang-kadang satu hari kita tak ingat. Kita tak ingat satu hari, hari ni aku tak ingat dah. Bahaya, rutin seharian tukar. Ada yang tak betul, tak ikut SOP, kita tukar. Balik padanya balik. Ustaz suka ambil yang benda yang basic dulu. Kita kemas benda yang basic dulu. Jangan kita nak berumah di tepi pantai, kan? Angin tu kita rasa tinggi. Nak rumah tepi pantai, angin kuat, open macam tu. Tapi tiang rumah pakai tiang kecil je. Nak rumah tinggi-tinggi. Dia kalau nak rumah tinggi, nak rumah yang tempat-tempat yang ekstrim lah macam tu, kita kena kukuhkan kita punya basic tu. Bagi foundation tu bagi kuat. Apabila foundation tu kuat, kita tinggi sekalipun, letak apa pun, insya-Allah selamat. Macam KCC, foundation dia memang kuat, dia boleh letak, dia boleh naik tinggi mana pun. Tapi kalau foundation kita tak kuat, amalan kita tak kuat, kita nak belajar yang tinggi-tinggi, kita nak ambil benda tu, lepas tu macam tu kita tak faham, yang ni kita tak faham, hancur semua. Basic, ambil basic tu, kita kemaskan basic kita dulu. Okey, azam kita, okey, tahun ni aku nak semua bacaan-bacaan dalam solat aku faham semua, daripada bismillah sampai ke salam, nak faham semua, rujuk buku. Jangan give up, baca satu. Kan Al-Fatihah ada 7 ayat, satu ayat satu, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengampun. Hafal je satu hari. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa hafal. Lepas tu Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Lepas tu ayat akhir pula. Tip dia, kalau kita contohnya, kalau kita baca, kita ikut imam, kita baca, kita ikut dengan terjemahan dia, insya-Allah kita takkan lalai. Syaitan tak boleh nak hasut kita. Contohnya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kita pun ikut dengan terjemahan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pun ikut terjemahan. Mana ada sempat kita nak fikir benda lain. Tapi kalau kita tak tahu maksud dia, imam baca sedap macam mana pun, kita duk tak tahu apa, kita duduk khayal kepala kita, tiba tengok bagi salam. Tapi kalau kita tahu maksud dia, kita follow maksudnya, bismillah apa, alhamdulillah, kita follow, Allahu akbar, Allahu hamsa, kita pasang dalam kepala. Tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi, kita rasa solat dah siap dah, kita dah faham semua maksud. Yang tu benda paling basic sekali. Ambil basic je. Satu lagi, rutin seharian tu tak payah nak ni lah, nak duduk layan sangatlah. Tukar cara kehidupan kita seharian. Kalau lah cara kehidupan kita tu tak mengikut SOP,
Maksud Ustaz tu SOP Al-Quran dan Sunnah. Sebab syaitan ni Ustaz, memang kerja dia goda manusia, cari pasal je, tak nak bagi kita solat awal, tak nak bagi kita solat, tak nak bagi kita buat baik. Kadang-kadang dia suruh kita buat baik, tapi di sebaliknya dia pusing pula. 99 kali dia suruh kita buat baik, tapi satu je dia tak nak kita buat baik. Dia suruh derma, dia suruh buat baik, semua benda. Last kali dia suruh apa tau? Naikkan takabur dalam hati kita. Cukup lah, habis lah, padam semua kan. Pasang api banyak-banyak nak bakar sate ke apa, ambil air satu bedi, bro, settle. So kita solat, so kita pergi bangun pagi awal. Orang subuh pergi pukul 5.30, pukul 6, kita pukul 4.30 pergi dah. Syaitan kata kau pergi awal. Sebab apa? Orang lain tak pergi masa ni. Kau pergi awal, kau tengok rumah-rumah orang lain tu semua gelap lagi. Kau awal, kau bagus. Suruh pergi buat amalan zikir apa-apa, lalah. Kau tengok hebat tak kau? Orang lain semua tengok tak ni. Cukuplah, hancur habis, padam semua. Syaitan nak tu je, cukuplah dia. Sebab dia nak tipu kita direct, tak boleh. Sebab kita dah, orang kata dah berilmu kan. Itu maksudnya. Kita kat ni je. InsyaAllah ada waktu lain kali Ustaz sambung balik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.